Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang tune in dan selamat datang ke Bicara Fundamental episod yang ke-128. Jadi episod Bicara Fundamental ini dibawakan khas oleh XM bersama panel tetap kita, Cikgu Yun CTC, di mana kita membincangkan pergerakan pasaran mata wang dari sudut fundamental. Okay, sebentar ya. Kita ada masalah teknikal. Sekejap je. Sekejap. Okey, baiklah. Kepada mereka yang baru sahaja menemui CTC, kami menyediakan konten-konten eksklusif news dan education forex secara percuma kepada semua. Sesiapa sahaja hanya perlu like page CTC di mana kami akan post konten-konten analisa forex. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan, boleh sama-sama kita pelajari dan kita gunakan untuk dagangan kita masing-masing. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin berminat untuk menonton episod-episod sebelum ini Bicara Fundamental, so tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat bagaimana Cikgu Yun menganalisa fundamental menggunakan kalender forex. Bolehlah pergi ke YouTube CTC FM, hanya perlu pergi ke youtube.com dan search CTC Jarak FM, di mana kami menyediakan satu playlist khas untuk segmen Bicara Fundamental. Jadi dalam playlist tu dah ada semua episod Bicara Fundamental daripada episod 1 sehingga yang paling latest. Jadi bolehlah tuan-tuan dan puan-puan tonton dan ulang kaji. Okey. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe CTC FM punya YouTube channel tu kalau dah alang-alang dah sampai lah. Okey. Jadi di kesempatan ini seperti biasa kami di CTC FM ingin menyuruh tuan-tuan dan puan-puan untuk stay at home bersama kita mampu memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan, seperti biasa kita ada quiz yang disediakan khas oleh Cikgu Yun CTC sendiri, iaitu kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak dekat atas ni, kalau dekat desktop kita ada pop-up satu quiz yang berbunyi, apakah kesan pandemik COVID-19 kepada mata wang US dollar? Ini merupakan soalan subjektif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah isikan jawapan di dalam ruangan yang disediakan, di mana kita akan bincangkan sama-sama jawapannya di hujung segmen ini bersama dengan Cikgu Yun CTC. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang soalan ataupun request yang ingin ditujukan kepada Cikgu Yun, bolehlah tinggalkan soalan dan request anda di dalam ruangan komen. Tapi sebelum itu pastikan anda telah pun like dan share segmen ini serta like CTC FM agar kita dapat kongsi dan mendapatkan manfaat bersama daripada segmen perkongsian pada malam ini. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Cikgu Yun CTC untuk memulakan segmen. Apa khabar Cikgu Yun? Alhamdulillah, khabar baik boy. Semua sihat? Sihat alhamdulillah Cikgu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Sekali lagi kita ke udara boy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Siro FM di luar sana. Tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua trading style anda, tidak kira apa jua compulsory trade method anda guna pakai sepanjang masa, asalkan saja bermanfaat, marilah bersama-sama kita panjangkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi kita bersama-sama di Ramadan Al-Mubarak Al-Karim ini untuk bersama-sama ke udara melalui Bicara Fundamental, suatu segmen mingguan untuk kita melihat environment ataupun situasi kesesuaian market terkini melalui rujukan data-data berkala ekonomi kita dalam kilang-kilang kalender forex kita, iaitu Forex Factory, yang khususnya berjadual ya, hari ke sehari di antara 24 jam dan seterusnya sehinggalah ia berakhir sepanjang bicara ataupun pergerakan pasaran selama 5 hari, Isnin hingga Jumaat. Ke-6, yang ke-7 maksud saya malam ini. Alhamdulillah
untuk kita lihat adakah konten ini sesuai dan apakah kesan-kesan yang menarik. Jadi untuk itu kita lihat bahawa situasi ekonomi dunia sekarang ini masih lagi terkesan dengan lockdown, namun tidak semua negara masih lagi mengekalkan komposisi lockdown sepenuhnya. Kita tahu bahawa di peringkat Eropah ada yang telah pun melonggarkan pergerakan lockdown mereka, terutama di Kesatuan Eropah, di Spanyol, di Perancis, di Itali juga sudah mula perlahan-lahan melonggarkan pergerakan bagi mempernampakkan bahawa ada kesan-kesan positif untuk menambah nilai kesihatan. Dan Asia sekarang ini masih lagi dalam keadaan yang agak menekan. Kita pun dalam PKP pusingan yang keempat, insya-Allah akan datang nanti pusingan yang keempat, dan dijangka hingga ke Aidilfitri jika ianya perlu. Dan di sini terutama sekali ekonomi negara kita akan tertumpu untuk kesesuaiannya, menekankan imbalan semula setelah kita besar berbelanja hampir 250 bilion ringgit dan terpaksa mendahulukan situasi ekonomi berbanding kedudukan yang lain seperti pendidikan dan khususnya kesihatan. Dan untuk itu market juga akan terkesan terhadap apa yang berlaku sekarang ini, dan kita mulakan minggu ini dengan melihat. Baik tuan-tuan, lazim kita lihat ada beberapa bentuk high impact yang kita tahu bermula pada 27 April dan akan berakhir insya-Allah pada 1 Mei kalender kita April ini. Dan saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari jadi kepada Rizam, sahabat saya. Selamat jadi, maaf zahir batin, banyak-banyak murah rezeki. 28 tak dapat potong kek. Puasa di siang hari. Tapi mudah-mudahan dapat bagi diri insya-Allah sama keluarga dan semua rakan-rakan sahabat. Alright, Isnin 27 April kita tahu mulai polisi untuk JPY di Audio Awards. Baik. Ini perlukan selalu adjusting dan sedikit betul-betul lebih kerja lah, kerana melihat dalam segi polisi monetary ini dia memerlukan kefahaman apakah dasar-dasar kewangan yang sedang dan akan dan perlu untuk dilaksanakan. Kemudian dia akan melihat tentang tindakan Central Bank Pusat, terutama Bank of Japan, untuk mereka melaksanakan sesuatu perkara itu bagi mempertingkatkan ekonomi Jepun. Quantitative easing infinity ataupun QE infinity yang telah digembar-gemburkan pada minggu yang lalu, di antara hari Selasa atau hari Rabu minggu lepas, dan Isnin telah pun direalisasikan dengan sejumlah pelaksanaan bond buying scheme ataupun skim pembelian bond Jepun, kerajaan Jepun sebanyak hampir 80 trilion yen. Okey, apa maksud di sini saya kecilkan skopnya itu. Bila sesuatu central bank melaksanakan QE, pertama sekali kita kena tahu bila dia dilaksana, kedua berapa banyak jumlah yang mereka ingin cetak. QE ni saya ringkaskan sebagai cetak duit. Istilah QE ni saya bahasakan pasar dia sebagai cetak duit. Bila dia cetak duit, bermakna central bank ini dia print duit, dia print banyak-banyak, tak kisahlah dia photostat ke, dia pakai mesin gelek ke, ambil. Berapa banyak dia nak tabur duit dia di pasaran dunia. Okey. Semasa dilaksanakan semasa diberitakan akan dilaksanakan QE infinity pada hari minggu lepas, pada hari Selasa atau Rabu itu, BOJ ada menyatakan mereka akan melaksanakan, cumanya belum dinyatakan bila dan jumlah yang spesifik sehinggalah pada 27 April. Kesannya pelaksanaan yang tanpa butiran yang lengkap, dia akan memberi sentimen yang segera ataupun ad hoc action terhadap mata wang correlate iaitu dolar terhadap yen. Dia kesan yang paling utama adalah pada dolar. So bila tanpa butiran ataupun tanpa details, market akan meletakkan bahawa pilihan yen pada masa itu tidak jelas, kabur. Dia nak QE tapi berapa jumlah. So investors akan pop up ataupun beralih kepada dolar untuk seketika. Seolah-olah macam
segera dan tergesa-gesa. Macam tu. Alright. So akibatnya pada last week kita nampak yen dalam keadaan dijual dalam keadaan yang mendesak dan dolar struggle untuk sustain kerana perkara itu. Sehinggalah pada hari Isnin yang lepas 27 April ini apabila Kuroda mengumumkan sebanyak 80 trilion yen dan tambahan another 10 trilion yen terhadap bond buying scheme Infinity, dan jumlah itu jelas, butiran pertama dah nampak jumlahnya berapa, kemudian tiada tarikh bila dia akan stop. So bermakna tindakan dia mencetak mata wang dengan nilai in between 80 trilion ke 90 trilion yen itu akan terus dilaksana sehingga pihak Bank of Japan selesa untuk berhenti atau untuk menghentikan seketika ataupun tidak lagi mencetak. Alright. So di situ akan memberi rangsangan kepada yen sebab jumlah yang dinyatakan adalah jumlah yang market merasakan sikitnya. Kenapa dia tak buat macam contoh pada macam Amerika bila dia buat QE 800 bilion dolar, 700 bilion dolar. Wow, dah sampai dekat 2 trilion dolar. Jumlah yang besar. Wow. So dianggap masih dalam kategori Bank of Japan mampu bila-bila masa nak cetak duit dengan nilai yang banyak itu tanpa perlu berhenti jika dirasakan tak perlu berhenti. Mungkin selama 6 bulan, mungkin selama setahun dia nak cetak, dia cetak. Tapi hanya akan mencetak duit apabila dia perlu sahaja dan dengan jumlah yang sebegitu. So ini memberi maksud yen di pasaran dunia dalam keadaan yang sederhana dan cukup-cukup sahaja. Ini yang menjadikan dolar akan nose dive, jatuh. Dia akan jatuh sebab nilai yang di print itu tak banyak, sikit rupanya. Dia print tapi sikit. Oh, dolar punya printing lagi banyak, 800 bilion, 700 bilion, hampir 2 trilion dengan pakej rangsangan pandemik dan sebagainya. Dolar akan semakin rendah. Okey, fahamkan? Ini dipanggil sebagai lambatan mata wang. So dari situ as a trader, ini saya kupas lagi sikit. Bila kita faham QE dan QE Infinity adalah satu program khas yang dinamakan oleh Bank of Japan sebab di dunia dia ada 5 bank atau 6 bank sahaja yang mengamalkan QE. Yang pertama tadi kita nampak Bank of Japan, yang kedua kita tahu Federal Reserve, yang ketiga adalah Bank of Canada, yang keempat adalah Bank of England, yang kelima adalah RBA dan yang keenam RBNZ. RBNZ ini agak kurang sikit QE dia. Dia tidak seagresif Amerika dan tidak seagresif Bank of Japan dan tidak segagah perkasa Europe Central Bank. Ya. Okey. So apabila apabila 6 central bank dunia ini kita tahu, kita dah nampak mereka adalah antara bank yang paling kuat di dunia yang boleh mencetak wang pada bila-bila masa. Okey. Mereka ada reserve pasal dia boleh cetak duit. Dan macam mana cara mereka nak hentikan cetakan ataupun nak hentikan QE ini? Okey. QE ini hanya akan berhenti lawan dia melalui taper. Dipanggil taper program. Taper tu maknanya menguncup. Menguncup, mengecil atau meminimalkan dia punya cetakan ataupun dia punya edaran. Masa itulah mata wang tu akan kembali untuk skyrocket semula. Itu lawan dia. So mana-mana investor, mana-mana traders, bila kita dah tahu sekarang yang dah launching adalah Bank of Japan, Bank of England, Federal Reserve, ECB, okey, dan Bank of Canada. Bank of Canada setiap minggu dia akan QE yang sebanyak 5 bilion dolar Kanada. RBA pun sama, 5 bilion Aussie setiap minggu. Tuan-tuan kena ingat, perkara ini saya bercakap ni adalah perkara yang dah berlaku sebelum ni dan mereka dah jelaskan. Selalunya dia akan involvekan ini dalam konsep seperti bila ada press conference macam ECB press conference ni, dia nyatakan mereka akan buat QA program sekian ataupun dalam suasana interest rate policy yang akan diumumkan, dia akan jelaskan perkara tu sebab bila dia mencetak duit, dia kena ada program macam mana dia nak control duit tu. Itu bahasa pasar yang saya gunalah. Alright, jelas di situ. So di sini bahawa JPY adalah baik untuk dibeli.
baik untuk dibeli. JPY adalah baik untuk dibeli. Sebarang kaunter JPY di saat ini adalah baik untuk dibida dan dibeli. Buy either XXX/JPY. Mana yang depannya tu, belakangnya /JPY, insya-Allah itu kamu jual semua. Faham kan? Jangan dibeli, terbalik. Yang di-buy JPY, kalau JPY-nya kat depan tu kena buy, sekarang JPY-nya kat belakang. So, bila JPY-nya kat belakang, XXX bermakna kena jual lah. UJ jual, CAD JPY jual, AUD JPY jual, apa lagi GBP, JPY, GJ jual, yang hebat sangat, ramai yang pengikutnya saya lihat. Euro JPY pun kena jual sebab JPY dalam keadaan yang sedang mendapat nikmat. Nikmat dia cikgu. Yes, nikmat. Kefahaman QA itu membantu kita sebenarnya. Tinggal lagi you kena compilekan dengan kefahaman masing-masing untuk mencari entry harga berdasarkan teknikal. Itu kena rujuk dengan Hazan Hashim lah. Dia pilih teknikal kan. So bila saya dah buka ni, you cari teknikal masing-masing. Kat mana nak sell XXX JPY ni? Dekat mana nak sell AUD JPY? Macam tu lah masuk dia. Ni kalau aku sell sekarang, dia tengah naik, dia floating. Memanglah entry kamu tak kena pada tempat. Tapi trendnya akan menjual semua bentuk currency yang bercorrelate terhadap yen Jepun. Itu tujuannya, bukanlah sekali tekan terus dia jadi sell. Kalau kena kutul betul lah, kalau tak kena floating dulu, lepas tu jatuh. Macam muka saya kena. Alamak, apa nak buat? Sabar je lah. Modal kecil. And then kita ada Pak Teram, rajin benar Pak Teram ni ya. Hai, Pak Teram. Dia asyik keluar masuk setiap pagi dia akan berucap. Alright. Apa yang menarik tentang Trump pada kali ini akan melihat dia mensembangkan isu pandemik, okey. Di mana it's a positive sign, pasukan mereka yang sebelum ini ditubuhkan dengan bajet hampir beberapa puluh bilion dolar kan untuk mencari vaksin, diberitakan dalam proses yang positif. Satu berita yang baik. Trump ada mengatakan begitu, tetapi dia belum declare sepenuhnya. Itu antara perkara kebaikan lah. Dan dia juga mengatakan bahawa bisnes di Amerika akan dijalankan seperti biasa. Mana-mana sektor yang akan berniaga Dia tidak lockdown sepenuhnya. Dia sesuatu yang mengejutkan saya juga. Amerika tak lockdown sepenuhnya. Dahsyat tu. Keras kepala Amerika ni. Itulah kalau dekat media sosial memang bersepah lah tengok. Mungkin itu diorang punya attitude ke cikgu, apa bangsa yang menang World War ni memang macam tu kot. Dia macam dikatakan humanity tu agak kurang kesan lah. You need to sacrifice something to get something. Ya? Jika dia declare lockdown, commonly negara itu akan sedikit menyusut ataupun tergagal. Macam kita jugalah kan. Kita kena lockdown, kita akur. Kita terpaksa tutup sedikit jalan ekonomi, jalan perdagangan dunia selagi kita tak dalam keadaan yang selamat. Maknanya kita menghargai nyawa. Tetapi Amerika saya tak tahu kenapa keras kepalanya begitu. Tapi kalau kita tengok dekat keputusan pilihan raya diorang yang lalu, boleh kata kan keputusannya agak 50-50 antara Demokrat dengan Republican, dan kita semua tahu yang kedua-dua belah ni mempunyai pandangan yang berbeza. Jadi itulah saya rasa yang menyumbang kepada keadaan negara mereka, sebab separuh mahukan cara yang begini, separuh lagi mahukan cara yang begini, yang mereka didorong dengan fahaman politik instead of orang kata apa, common sense, lebih kepada kemanusiaan. Macam itulah ya cikgu. Betul. Saya tak nafikan. So dari segi geopolitikal kita tahu Demokrat dan Republican adalah bersaing sangat dekat. Ya, majoriti pun tak besar. Trump menang pun di hujung tanduk apabila di saat akhir saya ingat mereka itu 24 jam depan CNBC. Pengsan aku depan TV. Hillary Clinton kalah beberapa peratus sahaja dengan Donald Trump di hujung tanduk. Itu sajalah. Okey, itu sejarah dia. Right, kita terus kepada jadual kita. Consumer confident. Wow, ini adalah satu result yang pada saya sangat worst. Ugly. Huduh. Huduh memang sangat huduh. Baik tuan-tuan, kenapa saya kata begitu sangat huduh? Kita tahu the previous is 118. And then dia punya forecast dia reduce kepada 88. Kan?
actual result dia lagi less, 86.9. Sebab consumer confidence, common sense-nya adalah in region 100, 90 to 100. Average dia begitu. Tapi dengan keadaan yang sebegini teruk, ini adalah result yang sangat-sangat lemah untuk Amerika Syarikat. So, keyakinan pengguna terhadap ekonomi Amerika sekarang ini dalam keadaan yang rendah. Ini agak rendah. So, ini dah jelas memberi petanda makro Amerika sebenarnya sangat teruk sekarang ini. Asal pada pandemik. So, macam mana saya jelaskan beberapa sebelum ini daripada minggu-minggu yang sudah-sudah, saya jelaskan. The makroekonomi terhadap Amerika memang worse. Tetapi disebabkan pandemik ini telah memberikan satu rangsangan spekulasi jangka dekat terhadap pelaburan selamat jangka pendek. Selamat jangka pendek adalah melalui dagangan dolar Amerika. Itu yang menjadikan dolar survive. Itu sahaja. Tapi once the pandemic ni settle, dolar akan kembali kepada makroekonomi dia. On that time memang kau akan tengok koyak rabak spender londe ketah pun dah tak ada nak ikat kat perut. Tak jadi apa dah. Masa tu $1 pun RM2.5 bang. Steady. $2.5 $1. Aduh. Contoh. Sekarang 43, lebih kurang RM4.30 average kan. RM4.3, RM4.2 per rata. Sekali pandemik ni settle, contohlah settle, minggu depan settle, atau Allah Ta'ala punya kuasa, besok pagi Trump declare, we found the vaccine. Yeah, we will win on this pandemic, we got the cure, and we are possibly confident that we will settle down all these causes of the pandemic, the COVID-19. Automatically, kalau dia cakap macam tu dan dia declare vaksin tu apa dan apa, maka di saat itu, dolar confirm jatuh terduduk. Faham kan saya cakap? Kerana kita akan kembali kepada makroekonomi Amerika. Faham je. Boleh faham? Alright. Okay. RM3.5. Tak mahal. Alright. Dan kita kepada esok insyaAllah. Esok pula. Pagi tadi kita ada Consumer Price Index. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Satu data inflasi yang sangat-sangat tip-top, good condition, nice to beat, ready to buy anytime, iaitu Aussie dollar. Okay, a bit talk ataupun a bit talk macam itulah, sedikit bercakap atau sedikit perbincangan, a little discussion in between saya dan a few community semalam dan beberapa hari lepas. Apabila mereka bertanya what happened to Aussie, actually there's a few analysis daripada kalangan analisis di komuniti-komuniti lain mengatakan Aussie is for selling sebab nampak dia dah overbought, and then ada few analisis mengatakan undecision, iya ke sesuai ataupun belum. Jawapan saya adalah Aussie will be skyrocket. Oh, okay. Aussie akan jadi skyrocket tapi dalam keadaan yang rally. Dia apa yang jatuh sekarang ini adalah keadaan retrace lah dari segi teknikal dan disebabkan situasi makroekonomi dia dan rakan dagangan dia jugalah, iaitu negara China. Okay. Dan kenapa Aussie semakin meningkat daripada 62 sekarang dah 65? Saya assume in between 66 sen, average harga 66 sen hingga kepada paras 68 sen adalah zon. Masa itu baru kita boleh lihat adakah komoditi dalam keadaan yang sustain untuk kekal atau berlaku perubahan harga untuk jatuh. Kalau jatuh dia dalam bentuk retrace, dia bukan jatuh mematahkan trend. Tu kena faham betul-betul. Jatuh retrace ni adalah jatuh berdasarkan mengambil keuntungan oleh kerana disiplin teknikal terhadap overbought dan oversold. Itu dah sampai kepada dia punya sifat untuk lengkap, kena faham yang itu. Consumernya mencatat bacaan yang baik daripada 0.2 kepada 0.3. So ini memang Aussie kena buy. Dia nak jatuh perlahan, dia naik rally, kena faham kat situ. Okey, dan dengan Amerika yang sekarang ini semakin perlahan jatuh terus jatuh, dan QE pula, QE Infinity, BOJ juga semakin baik rangsangan dia.
maka dolar memang relate untuk jatuh. So OC you tak boleh jual dalam keadaan yang tergesa-gesa, tidak boleh. Tak boleh jual OC ni dalam keadaan tergesa-gesa, ya. Boleh jual kerana technical melihat ada peluang dia melakukan retracement, boleh jual jarak dekat. Tapi in terms of view besar, dia adalah ascending trend, acceleration, meningkat. That's why RBA berkali-kali dia sebut untuk kita tidak akan tergesa-gesa untuk mengubah polisi, dan dia kekal dengan rate setelah dia potong, dan dia tak potong lagi dah sampai sekarang. Dan jika kita tengok balik di bawah sini tuan-tuan, my god, who's siapa? Jahanam kat bawah. OC kat atas, bye. Secondary siapa? King Kong. OC Kong ya. Kan ada King Kong. Kawan dia siapa? Kawan dia komoditi Oceania, iaitu NZD. So, kumpulan komoditi berada di atas, kumpulan konglomerat kat bawah. Ya Allah, kau tengok konglomerat Amerika, kejap lagi nak kena potong ni 0.25 ni, tinggal mungkin 0.0 deng ikut euro, kita pun tak tahu, atau 0.10 ikut GBP. Ni yang tycoon ni semua kat bawah. Tengok komoditi, jual jagung, jual kopi, jual korin, jual betik, jual nenas. Steady. Okay, boy. Tahu tak? Okay. Saya bercakap ni tuan-tuan, bila saya bentukkan dalam satu perbandingan, saya harap pendengar di luar sana atau mereka yang menyaksikan ini, kamu relatedkan kamu punya inisiatif untuk melihat setiap counter itu paksinya, kesannya kepada apa dan apa rujukannya dalam sudut yang besar, tetapi itu adalah contoh yang paling ketara untuk jadi panduan. Saya faham tidak mampu semua di kalangan kita sanggup buka buku makroekonomi. Apa tajuk dia? Consumer Price Index. Waduh, apa benda ni? Ekspor antarabangsa, import domestik. Lama, dia apa benda ni? Kau barangan pengguna hasil mentah. Alah, malas nak baca. Tak larat ke? Betul tak, boy? Betul. Kita tahu nak edit, tekan buy sell, mana profit, mana stop loss, settle. Agak-agak nak naik kita masuk. Agak-agak nak turun kita masuk. Semua kita nak masuk, ya tak? Okey, seterusnya kita kepada advance GDP. Masya Allah. Saya melihat result ini, kita baru launching tadi. Kita baru launching pula. Macam kita punya pula market. Market kita punya. Malam ini kita punya betul. Ini betul kategori advance, iaitu satu unjuran bagi 10 tahun ke hadapan Amerika. Dia itu sekarang bulan 4 dan nak habis. Ini adalah result pada bulan 3 ya. So kita akan dapat ketemu lagi 3 bulan akan datang, iaitu bulan 6 4, 5 dan 6. Bulan 6 nanti kita ketemu lagi untuk yang negatif 4.8 result ini berada di sini, dan kita tengok fokus apa, dan kita akan tengok apa kepejadah pula yang akan muncul. Ini adalah result yang sangat teruk. Ini adalah result yang, ini bukan Beauty and the Beast, ini Ugly and the Beast. Ugly sangat. Okay. Kerana kita tahu daripada sudut positif yang bagus, 2.1 ni bagus ni, serius. Sebab GDP adalah kumpulan rujukan utama kekuatan ekonomi di sesuatu negara, iaitu keluaran dalam negara dia apa produk negara kamu yang memberi keuntungan perdagangan yang cukup jelas. GDP stand for contoh, apa cikgu? Panjang dia? KDNK. KDNK maksudnya? Keluaran dalam negara kasar. Apa saja yang negara kita keluarkan, contoh GDP Malaysia terkenal dengan apa? Hutan. Kita ada pokok balak. Contoh Bob pula. Bob sudah tukar lah, Bob Boboy pula. Alamak. Yelah, Bob bahasa pendeknya manja, panjangnya Boboy. Jadi contoh kita ada hutan, kemudian kita produkkan ke perabot, kita produkkan lagi kepada aksesori, merchandise. Itu dia lah GDP negara. Untuk kita ekspor, dia yang diekspor keluar, diekspor dan ada permintaan. Itu contoh ya yang kita bagi contoh. So Amerika macam-macam ada. Dia ada Amerika macam-macam ada kan. Dia ada kereta, dia ada seramik, dia ada industri produk kan, dia ada batu bata dan segala macam bentuk kan. Dia ada jual kapal terbang dan segala bagainya.
kat sini lah menyusut. Ini very ugly, sangat ugly. So ini jelas makro dia dalam keadaan yang negatif. So tuan-tuan bersedia untuk dolar Amerika yang lebih lowered lepas ni, selepas pandemik. Dia kena faham. And then kita kepada alamak, FOMC ya. Hari Senin awal pagi ada FOMC. Baik. Kalau ikut pada sejarah FOMC, kalau kita tengok sekejap FOMC schedule 2020, kita nampak kat sini. Okey, kat sini ada begini. This is a Federal Reserve meeting punya jadual. Okey, dia penjelasan. Kita ada live kat sini kalau nak tengok. Okey. Sini ada tarikh-tarikh yang akan dikeluar, iaitu 28-29 April ni, hari ni lah. Awal pagi nanti yang akan keluar. Apa kelar hari? Ni jelas FOMC date. Ni ada jadual yang lengkap untuk sepanjang tahun. Sehinggalah dia akan berakhir pada 15 dan 16 Disember. Boleh nampak weh? Okay, right. So kita dah nampak ada 1, 2, 3 dah 3 fasa dah selesai. Kita dah fasa dah selesai dan sekarang ni kita lihat 28 awal pagi nanti. Seterusnya nanti bulan Jun dan Julai. Ni agak dekat lah. Jun dan Julai ni agak dekat. Kemudian kita jarak 2 bulan kepada September. Dan seterusnya kita 2 bulan dan berakhir sekali untuk 15 Disember. So dalam FOMC yang kali ini, yang kita kembali semula kepada jadual kita tadi, yang ini adalah lebih kepada Q&A nanti di antara Jerome Powell. Dia akan membentangkan situasi ekonomi Amerika kepada Dewan Senat, pada Senat FOMC statement. Ini akan memberi kesan kepada market. Alright. So kita ambil secara rambang laporan daripada Jerome Powell. Kita tahu beliau adalah orang yang berterus terang. Beliau bukan orang yang bermuka-muka. Orang politik. Beliau adalah orang dia bukan orang politik. Beliau bukan orang yang kipas punya kaki. Dia orang yang bendul. Straightforward. Dia dah kena warning. Yes, betul, straightforward. Dia dah kena warning dengan Donald Trump untuk mempengaruhi Senat Federal Reserve supaya terima pakai cadangan ekonomi daripada Plan Economics, tetapi Dewan Senat hanya mempertimbangkan, tidak meluluskan dan hanya melihat bertindak bila kadar perlu. Jadi fungsi Jerome Powell dilihat kurang berkesan di mata Trump. Cuma beliau masih lagi diberi ruang dan peluang sebab Trump yang memilih Jerome Powell untuk menggalas tugas supaya mempengaruhi Dewan Senat FOMC agar berjaya melaksanakan plan ekonomi Trump itu semasa kempen sehingga sekarang ini dilaksanakan sepenuhnya, termasuklah cadangan tarif teks Amerika yang sekarang sedang berjalan phase 1, phase 1 dan phase 2 tergantung sebab pandemik. Okey, apa yang saya nampak? Kita dah tahu berlakunya pandemik ini menyebabkan semua makroekonomi Amerika dalam negatif territory. Jadi tak boleh bohong. Jerome Powell tak boleh bohong. GDP dia teruk, inflasi dia teruk, unemployment rates dia teruk, unemployment claims dia teruk, retail sales dia teruk, segala-galanya teruk, rock and roll, brother. Memang teruk. So saya melihat rumusan yang akan berlaku adalah apakah kesesuaian dan apakah langkah selepas ini dan sekarang ini yang akan dilaksanakan oleh Federal Reserve untuk mengimbangi semula kedudukan mata wang Amerika ataupun ekonomi Amerika. So kesannya ada dua yang saya nampak. Dolar boleh jadi nose dive jika Jerome Powell dia guna konsep yang sama, iaitu kita mengekalkan data itu memang negatif. Dia mengaku kita dalam keadaan yang negatif. Memang dolar akan nose dive. Cukup untuk buat dia nose dive dalam FOMC. Yang kedua, jika Jerome Powell bilas balik, kita boleh untuk memperbaiki dengan cara sekian, dolar akan kembali untuk cuba untuk sustain. Tapi bukan untuk skyrocket, untuk sustain. Sebab dia datang dengan cara untuk diimplementkan. Okey, ketiga, dolar boleh skyrocket jika cara ataupun aplikasi yang dibentangkan itu Senat melihat ada relevannya dan mampu untuk dilaksanakan, maka dolar akan skyrocket. Faham tak maksud saya? Faham Ustaz, ini
dalam perkara begini, semua traders, kita tak tahu jawapan tu bila adakah kat mana aku nak trade, kat mana aku nak tengok. Dia kena tengok live conference. Hehehe. Kena tengok live conference lah. Kena tengok live conference. Bukan live TV3. Live FOMC press conference. Nampak muka Jeremy? Nampak live conference. Jadi modal lah beberapa gig dalam internet tuan-tuan itu. Tengoklah Jeremy Powell bersidang, berucap dan berbahas dengan Senat Amerika. Market memang akan move. Nampak ke? Teng 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 teng. Federal Reserve last 9. Klik sikit. Belum bermula. Dia baru watch live sahaja. Bawa nampak? Nampak cikgu, tapi saya tak nasihatkan cikgu stay dekat page tu lama sebab internet dia akan ganggu cikgu punya visual. Sebab internet kurang Okey, berasakan. saya tutup. Apa nak buat? Tak apa cikgu. Yang penting ilmu sampai. Alright. So saya off dulu ya. Yang ini Alright. saya cuma bagi dia ini penting kepada traders yang nak melayani volatility FOMC yang press conference pada jam 2.30 pagi nanti. Yes, standby lah 2 gig 3 gig. Kau tengok Jeremy Powell berpeluh ke tak berpeluh kena video. Aduh, berpeluh. Salah jawab. Market naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. Inilah dia. So inilah apa yang saya asuh supaya kita takkan nampak segmen beliau ni atas kertas selepas dia selesai, tapi apa yang kita nak nampak adalah semasa kejadian, ya, live semasa kejadian. Macam mana market itu bergerak di saat beliau sedang berbahas. Okey, kita keluar balik dari sini. Ini soalan 55,000. Okey. Keluar balik. Alright, brother. Kita kembali kepada jadual kita terusnya. Dan untuk CNY, okey, ini okey, siapa-siapa yang trade, ada yang trade MYR, CNY, MYR, MYR, CNY. Saya tak pernah lagi jumpa siapa-siapa yang saya kenal trade CNY, MYR. Okey, cubalah, memang ada rezeki kan, usaha tangga kejayaan. Okey, yang ini kita akan melihat purchasing market index, satu data yang penting untuk negara China. Kita tahu negara China adalah negara giant panda giant panda versus dipanggil sebagai the Bigfoot tu Amerika lah. Ini tentang purchasing market index. Purchasing maknanya apa? Belian. Market adalah pasaran, indeks adalah indeks belian, iaitu indeks belian dalam sektor pembuatan. Dia perlu kuat. Bacaan ni memang kuat. Ya, bacaan ni adalah positive territory. Jika indeks ini berjaya beat 51, contoh 51.5 sikit je, 51.3 sikit je, 1.2 sikit je, apalagi 52, 53, maka Aussie dollar akan ikut skyrocket. Aussie dollar Ceritanya CNY, ujungnya Aussie dollar. Orang blur ke tengok, Apa kat main Aussie dollar cikgu? Itulah kau. Panda. Alright, kerana kita tahu bahawa konglomerat yang terbesar dalam kurungan 80% hingga 90% yang memberi rakan dagangan terkuat di Indiana Oceania terhadap the Aussie adalah the People's Republic of China, ya. So ini akan membantu Aussie untuk skyrocket jika dia in positive territory. But if the result published in negative territory, contoh 49, 48 dan seterusnya merah, maka kau sell lah Aussie dollar kau tu. Sell. Tekan aja sell. Sampai penat. Sell. Untuk hari tu memang kena sell lah, dia silap. Itu dipanggil sebagai retracement. Dan itu jika semakin teruk result dia, maka semakin teruk Aussie akan jatuh daripada harga sekarang. So that's why mana-mana teknikal yang dah sedia ada sekarang ini sedang menjual Aussie dollar or AUD USD paling mudah. Tengok, alamak, tengah floating ni. Relax bro, relax. Kau tunggu besok pagi ni pukul 9 dia negatif, InsyaAllah kekalkan jualan AUD USD anda. AUD akan nose dive ke bawah. Bolehlah tuai. Tapi jika dia positif, kau tahan lah pelut kau selagi tak margin call.
Ngeri. Dengar margin call ngeri. Okey, boleh faham tuan-tuan ya? Dah ngeri. MC dah biasa dah. Margin call yang tak tahan dengar. MC boleh tahan, margin call tak boleh tahan. Pelik. Dan kita kepada waktu seterusnya. Ini tentang Euro. Siapa trade Euro, you akan dapat Christian Lagarde jam 7.45. Yang ini tiada sebarang bentuk press conference. Dia tak ada live telecast. Ini tertutup di antara pihak mereka dan mereka sahaja. Financing rate dan monetary policy. Yang ini yang 0.00% ni, jika result dia keluar kekal, maknanya 0.00 dia kekal sama je 0.0000, maka euro dalam keadaan yang alamak agak sedikit gusar. Sedikit gusar tu maksud saya nak skyrocket perlahan, nak nose dive pun perlahan. Ini macam itulah. So dia akan terkesan dengan FOMC dan data-data Amerika yang akan membantu euro naik, bukan kerana financing rate, sebab dia dah targetnya adalah 0%. Taklah untung. Pergi kat bawah sini tengok euro. Tengok. Tak percaya? Sudah lantak kau. 0. Kau nampak tu kosong. Kau nampak 100 euro withdraw 100 euro. Okey lah juga. Pada simpan kat Jepun 100 yen keluar tinggal 90 yen. Itu lagi sedih cikgu. Aku nak lagi sedih. Apa nak buat? Kau simpan dekat chef berapa? 100 Swiss franc. Ambil 25 Swiss franc je tinggal. Yang lain untuk setiap negara ada dasar polisi masing-masing. So ini perlukan digesting untuk apa yang Christian Lagarde akan sampaikan nanti. Selepas tu baru market akan terkesan lah. Okay, and then kita ada GDP. Alright, brother. Saya sangat-sangat suka GDP ni, sebab GDP ni saya tahu dan kita pun dah selalu maklumkan dan saya selalu ingatkan, once of the focusing economic indicator terhadap sesuatu negara, once dia achieve target above the expectation, memang currency tersebut kuat untuk waktu tersebut, at least 24 jam sehingga waktu next day belum sampai. So opportunity untuk membeli dan menjual itu dalam satu hal. Itu kelebihan GDP. Canada deng 0.2 daripada sasaran sebelumnya, sebelum ni 0 dan sekarang 0.2. Dia nak 0.3. Jika 0.2 juga maka dia akan stagnan. Kalau kita lihat di sini, okey. Ni UCAD kita ni yang saya sedang melihat dia sedang ke bawah begini. Maka ada cikgu. Okey, lambat sikit keluar chat ni, terkejut saya. Maka yang sedang jatuh sekarang ini disebabkan adalah kegagalan GDP Amerika tadi yang sangat weak, dia semakin rendah. So dia berhenti pada satu support. Sekarang kita nampak ada support sedikit di paras harga 3910 ni. Berjaya atau tidak, itu kena kira sendirilah. Masing-masing ada teknikal masing-masing kan. Dolar akan semakin rendah dan semakin murah sehingga kepada paras yang ini 3850 dan seterusnya mengekalkan rally kepada 3605. Ada lagi 310 pip untuk semakin rendah. Sasaran saya secara swing duit raya. Oops. Simbang balik. Oops. Balik tu. And then ini baru ada impact pergerakan euro kerana ada press conference. Dia dah keluar dia punya result 7.45 malam waktu kita lepas berbuka puasa, dan dia break lebih kurang dalam 45 minit yang seterusnya dan dia kembali kepada press conference. This one is Christian Lagarde ada Q&A. Dia ada Q&A dengan pakar-pakar ekonomi mewakili ECB terhadap monetary policy statement yang dah pun dijelaskan tadi dan apa yang mereka publish pada jam 7.45 untuk dia jelaskan situasi euro. Yang ini akan menggerakkan pasaran. Whether euro dalam keadaan yang ascending atau descending. Saya tak kata skyrocket, saya kata ascending atau descending. Sebab euro memerlukan satu penjelasan yang kukuh. Apa ECB nak buat di saat pandemik?
Adakah dia ada package rangsangan ekonomi? Adakah dia nak buat QE? Adakah dia nak buat fiscal stimulus? Adakah dia nak buat monetary policy baru? Adakah dia perlu melancarkan rangsangan package-package tertentu? That one is akan roketkan euro. Jika tiada yang itu, bermakna tiada banyak perubahan dasar, maka euro akan jadi stagnan. Stagnancy ataupun ranging sideways. Bergerak secara accelerate. Jika dia lebih baik daripada penjelasan Jeremy Powell 2.5 awal pagi nanti. So ada satu governor, dua governor pula. Satu chairman, satu chair lady, satu presiden dan satu governor bank untuk minggu ini. Dahsyat dia orang ni. Hebat. Berapa gaji dia orang ni? Aduh, macam mana ni boy? Kita kena ambil tahu hal dia. Dia tak pernah ambil tahu hal kita. Macam mana? Cabaran. Baik tuan-tuan. Dan ini antara yang menarik perhatian. 100,000 claim yang dijangka akan dituntut melalui unemployment claims, kata Amerika. Jarang-jarang unemployment claims ni mendapat high impact. Dia kategori medium impact. Kebiasaannya medium impact. Yang high impact adalah unemployment rates. Yang itu high impact. Yang akan terbit serentak dengan FP sebelum ni. Dia akan terbit pada lari pula. Dia akan terbit pada Hafsah tak bergerak ni. Dia akan terbit pada mana pula ni satu. Mana Friday ni? Internet tak bercantik abang. Salah. Dia akan terbit pada 8 hari bulan. Tengok sekejap. Ni yang saya katakan. Ni unemployment rates. Ni serentak dengan FP kan. So kita kembali semula kepada 29 hari bulan April. Ramadan ke-7, 8 kita dah bunyi tuang weng pula. Katanya aduh yai. Ketang. Oleh kerana dia beberapa ketika termasuk dalam golongan high impact disebabkan kadar fokus dia terlalu besar. Juta ni 3,500,000 unemployment claim, satu figure yang besar. Tapi dia menyusut sedikit daripada fokus sebelum 4,427,000 pekerja yang menuntut 3,500,000. Jika indeks yang keluar bacaan nanti katalah terlebih sedikit jadi 36, 37 atau tiba-tiba angka 4 juta ke, minta maaf, tiada maaf bagimu kepada dolar Amerika. Kau jual kuat-kuat, tak ada kesiannya. Reload lah top up tu. Depo sell sampai penat. Lepas tu withdraw. Jangan tengok kat dia. Walaupun 10 pip. Oops. Tapi jika result dia menyusut, contohlah 3.5 dia pergi 3.2. Maka dolar ada sedikit perlahan lah kejatuhannya. Tapi masih besar lagi figure dia. Sebab ini juta tau. Ini juta. Ini bukan 100,000. Ini juta. So dua-dua ada efek. Dua-dua ada efek. Sebab dolar tidak boleh lari daripada negatif teritori makro dia sepanjang pandemik ni. Sebenarnya kita dah dapat satu paduan yang baik, insyaAllah, yang mudah. Bahawa the dollar is you langsi punya orang dolar. Lu patut lama dah kasih see. Tapi lu tak mau see. Lu lagi duduk diam-diam macam slow tak mau jatuh, pasal itu pandemik ada lagi ya tuan. You kasih spekulasi, kasih support you orang. Yalah. Tapi kalau pandemik settle, you balik pada makro, lu itu ada lu langsung ya. Sekarang lu bye-bye ya. Kasih kan sama lu. Lalu jatuh dolar semakin ke bawah. Tuan-tuan nampak sebagai seorang trader, masa kena jaga. Kedua, kefahaman kenalah memahami. Yang ketiga, tindakan. Kita bukan seorang yang modal besar, ada ratusan juta, ada bilion macam head fund managers kan. Abang modal $10, abang tuai $5,000. Itu terror punya orang lain cerita lah. Ini yang tak berapa terror macam saya ni. Kan? Modal kecil, tekan
$2-3,000, modal $20 pun okey lah. Taklah basuh sangat kan. Banyak tu Tapi cikgu. kita kena faham. Alamak, tersebut. Okey. InsyaAllah pegang kefahaman itu dalam bentuk persiapan kita. Kita nasihat, ya Allah, aku tahu dolar dalam keadaan yang lemah. Sungguh. Tapi kenapa entry aku tak betul? Kenapa tak betul? Kita dah tahu, wah, maknanya entry. Sekarang entry kita masih lagi belum berapa, bukanlah kata tak elok, belum berapa menarik lah senang kata. Dapat-dapat kat tengah, dapat-dapat kat ujung, kat tepi. Macam mana aku nak dapat? Maka kembalilah, kita akur dengan diri kita, kita ada kelemahan dalam memilih harga. Kembali kepada pengajian teknikal. Kat mana aku nak sell? Dah tahu ni, dolar dalam keadaan makro yang negatif, yang lemah. Aku nak jual dolar. Siapa saja pai yang ada kepala dolar aku nak sell. Macam boy? Ada berani? Dengar tak boy? Dengar. Itu cara macam mana saya mengasuh supaya you ada satu confident level dalam diri, walaupun bukan taraf yang hebat macam hedge fund managers, tetapi untuk diri kamu, untuk keluarga kamu, untuk rakan-rakan kamu, untuk jiran-jiran kamu, kamulah hero dia. Memandailah begitu. Betul tak? Jadi hero pada orang-orang yang tersayang. Itu lebih penting. Yeah. Lah, kita nak bangga dengan siapa kan? Nak tunjuk kat orang luar buat apa? Pada diri kita, pada keluarga kita pun hebat lah. Kan? Ada hasil? Ada bang. Selamat, marvelous. Boleh beli apa hari ni? Kita dapat beli KFC je lah. Okey apa? Bukan hari-hari dapat makan KFC. Beli apa hari ni? Alright. Tu Bobby pun faham kan maksud saya kan? Terima kasih. Dan yang masih lagi data Purchasing Market Index untuk manufacturing. Kali ni kategori American dollar. Tadi kita dah nampak ini. InsyaAllah esok siang kita ada CNY yang kita ready. Dia hijau aja. Confirm. InsyaAllah menarik the bomb. OC dollar kau buy kuat-kuat. Tapi kalau dia merah kau jual kuat-kuat. Jangan pandang belakang. Kita tengok dolar pula 36.7. Ya Allah, teruknya. Lagi teruk pada China. Kau tengok China punya hebat. Siapa yang lagi hebat? China ke Amerika boy? Cakap dengan saya. Saya tak sure. Alahai. Jawapannya China lah, bagus. China ada pandemik, dia berjaya kontrol dan dia sedang develop. Kalau dia boleh buat hospital dalam tempoh 10 hari dengan fully facility termasuk dengan specialist. Tapi Amerika cuma ada kapal perang yang dijadikan pusat kuarantin dan stadium baseball ke stadium netball. Stadium baseball ke? Stadium baseball. Kira kedua-duanya ada kehebatan. Cuma China dah menunjukkan mereka lebih agresif dalam tindakan. Betul. Jelas. Dan mereka memperatontonkan kepada dunia the power of the economy to survive dalam keadaan apa juga environment pandemic. Mereka mampu untuk survival dalam tempoh secepat yang mungkin berbanding dengan Amerika. 1 million lah yang mati, yang cluster Betul. Ni saya tak nampak ada improvement. Tetapi China angka 80,000 lebih tu, daripada situ dia menyusul. Dia ada effort dan dia tawarkan kepakaran dia kepada mana-mana negara di seluruh dunia untuk perkongsian rawatan, perkongsian untuk membasmi, perkongsian untuk kesihatan dalam mengawal selia pandemik ini. Tu generousnya negara China berbanding dengan Amerika. Ego, yakin mereka ada vaksin, yakin mereka ada kekuatan specialist dan sebagainya, tanpa perlu melihat kemanusiaan. Pemimpin dan rakyat sama naik kepala. Naik kepala. Nasib baik boleh manjat. Kalau tak boleh manjat, dua-dua terlentang kat bawah. Aduh, naya tak jadi apa. So kita ada satu komen ni daripada yang saya rasa menarik perhatian saya daripada Finito FX. Dia kata baru saja tadi Gilead Science ada mengumumkan bahawa trial untuk antiviral mereka menunjukkan data positif. Saya rasa Gilead Science ni antara body yang working on the vaccine for COVID-19. Mereka menunjukkan data positif. Jadi apakah pendapat cikgu mengenai news ni kepada reaction pasaran? Sebab tadi cikgu ada mention juga mengenai Amerika, betapa mereka yakin mereka boleh produce vaksin
dan itu akan menunjukkan satu reaksi pasaran yang sesuatu? Okey, jawapan saya mudah. Dolar akan nosedive. Dive Dolar akan jatuh. Ya. Jika benar berita ini berita yang genuine dan result yang dihasilkan oleh pakar dia tadi tu, apa Gilead benda nama dah tu, tak kisahlah ya. Okey, jilet tu. Jilet. Jilet tu bukan pisau cukur ke? Jilit. Pisau cukur. Sudah tukarlah dia punya bunyi ni macam. Okey, jika mereka itu jelas mengatakan mereka dah dapat jalan keluar sign untuk vaksinkan pandemik, maka dolar akan jatuh. Dolar akan jatuh, ya. Dia bukan dolar terbang, ya, kena faham. Dolar akan jatuh. Yang terbang adalah stock market. Stock market akan skyrocket. So, saya kupas lagi sedikit rumusan. Kena ingat, kenapa Trump bersungguh-sungguh dengan penuh overconfident mereka akan dapat vaksin atau akan dapat penawar untuk ni lah. Sebab as a conglomerate, you kena ingat, you kena protect you punya investor, you kena protect you punya source of income melalui stock market. Stock market will be boost up sebab bila dia confirm ada vaksin, dia akan buka lagi pelaburan yang besar untuk vaksin itu dihasilkan. So stock market akan mendapat involved dan investment ROI yang cukup lumayan. Dolar akan jatuh. Faham dulu ni? Jangan ingat, oi dapat vaksin dolar terbang. Lah anak kau salah. Saya rasa cikgu pernah explain dalam segmen 2 minggu yang lepas yang dolar dengan stok adalah inverted lah cikgu. Kalau stok naik, dolar jatuh. Kalau dolar jatuh, stok terbalik macam tu. So, saya harap Finito FX jelas dengan penjelasan tadi. Kita ada Fitri Hakim dengan anak dagang pun. Itulah apa reaction kepada jika benar USA telah menemui vaksin yang efektif untuk COVID-19. Ya betul, insya-Allah. Baik, dahsyat soalan ni. Tapi soalannya memang kena dengan situasi. Maybe kita boleh tengok dalam masa terdekat ni kalau ada betul jadi. So at least kita dah tahu the fundamental of the situation lah cikgu. Betul, insya-Allah. Dan kepada mereka yang niaga lah, bahasa pasar niaga, bahasa orang putih yang kata I'll trade the currency exchange, I'll get ready for boost up. Itu peluang dia. Okey boy, kita nampak kita pun dah sampai kepada penghujung rancangan. Hanya 1 minit lagi, Hasim Boy akan ambil 1 minit untuk kupasan rumusan penutup. Daripada saya, Alhamdulillah kita dah tengok sepanjang minggu ini. Terima kasih. Kembali kepada Boy CTC. Sebelum kita tamatkan segmen ni, eloklah kita bincangkan soalan kuis yang telah pun kita kemukakan ni cikgu. Okey, soalan kuis kita pada hari ini daripada cikgu sendiri, apakah kesan pandemik COVID-19 kepada mata wang US dollar? Jadi saya rasa kalau tuan-tuan dan puan memberikan perhatian sepanjang segmen ni, cikgu telah pun memberikan penjelasan. Kita ada beberapa respon daripada penonton kita. Terima kasih kerana sudi memberikan respon, menunjukkan curiosity anda dalam menelaah ilmu dagangan. Jadi kita ada daripada Najib Benzin katanya melemah, Fitri Hakim kata menguat. Dan Watanabe dia kata dolar melemah kerana dolar merupakan mata wang demand di ekonomi dunia. Jadi cikgu, apakah jawapan sebenarnya? Baik. Jawapan mereka ringkas. Dolar menguat, dolar melemah dan dolar okey. Baik. Ketiga jawapan itu ada point, ya, ada markah. Kalau kamu ada point 1/10 tu ada markahnya di situ. Tapi kena faham betul-betul. Saya ringkaskan, apakah kesan pandemik COVID-19 kepada mata wang US dollar? Terima kasih atas respon jawapan tuan-tuan semua puan. Jawapannya begini. Pandemik COVID-19 kepada mata wang US dollar. Jika tiada vaksin, maka dolar akan menguat. Jika ditemui vaksin untuk menawar, maka dolar akan nosedive. Simple. So, siapa yang jawab menguat dan melemah tu, dua-dua tu betul. Cuma tak
tak sempurna. 1/10. 2/10. Itu jawapannya. Boleh faham? Terima kasih. Mudah-mudahan soalan ni tak ada peningan kepala ya. Jadi saya rasa jelas sebenarnya kita sudah bincangkan sepanjang segmen ni. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin terlepas bas, terlambat untuk sertai kita pada malam ni, bolehlah tonton siaran ulangan ini di Facebook CTC FM ataupun di YouTube CTC FM. Jadi diharapkan perkongsian ilmu kita pada malam ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kerjaya dagangan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebelum saya tamatkan, sekali lagi saya ingin menceritakan tentang sponsor kita. Segmen kita pada malam ini dikuasakan oleh XM. Jadi Big Fair dan Human pastinya ada sebab mengapa 2.5 juta pengguna memilih XM sebagai platform dagangan mereka untuk berdagang lebih daripada 1000 instrumen. Jadi kepada tuan-tuan dan puan yang ingin membuka akaun bersama XM, bolehlah klik link di description ataupun pergi ke xm.com dan nikmati pelbagai bonus dan features daripada XM. Jadi sebelum saya mengakhiri segmen ini, kita ingin menasihati tuan-tuan dan puan supaya stay home, stay safe and stay healthy. InsyaAllah kita bersama dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan juga selamat berpuasa. Kita masih ada lagi baki 20 lebih hari lagi untuk berpuasa. InsyaAllah Ramadan pada tahun ini diberikan keberkatan. Cikgu ada kata-kata terakhir, cikgu? Alhamdulillah, insyaAllah kita jaga kita adalah frontliner kita, bahawa insyaAllah kita mesti menang. Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Okey, jadi esok kita ada segmen Borak Bersama Belentur bermula jam 10 malam. Diharapkan kita dapat jumpa tuan-tuan puan-puan pada hari esok. Jadi itu saja. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye semua.